bab makan daging keldai negeri. Maksud dia keldai jinak. Itu maksud dia. Keldai jinak. Apa hukum makan daging keldai jinak? Ketahuilah saudaraku, adalah keldai negeri itu telah diharamkan oleh syarak kita. Maka tiada boleh makan dagingnya. Ada hadis yang mengatakan daging keldai ni haram dimakan. Itu dia nak abang. Dan diambil faedah daripadanya dengan tunggang dan sebagainya. Keldai ni padan dengan kita buat dia jadi kenderaan aja. Tak mau duk semelih makan daging dia. Keldai guna untuk buat transport, untuk buat kenderaan, untuk angkut barang, untuk naik atas belakang dia. Itu saja. Dan boleh diambil faedah dengan jual faedahnya. Nak jual boleh, tapi jangan semelih makan. Bermula dalil yang menunjukkan haram makan daging keldai itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Ali radhiyallahu anhu qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mut'atin nisa zaman Khaybar. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah. Katanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nikah mut'ah akan perempuan untuk waktu yang sebentar. Hadis ni dia start dengan yang tu dulu. Menikah mut'ah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah mut'ah itu ialah nikah bertentu waktu pada hari perang Khaybar. Menikah mut'ah ini maksud dia apa? Menikah kontrak. Menikah kontrak. Dia pergi mengaji di Mesir, dia pergi mengaji di England. Dalam tempoh masa 4 tahun duk mengaji itu, dia menikah dengan perempuan Arab seorang. Awal masa akad nikah tu dah janji dah. Kita menikah, kita jadi suami isteri ni sampai aku habis mengaji. Cukup tempoh aku belajar di sini, Assalamualaikum, goodbye, habis. Aku bukan laki hang lagi dah, hang jangan duk buat merayan, kata aku ni laki hang. Habis. Janji, perempuan ni kata, okey, setuju. Setuju nikah. Menikah dengan ikat waktu. Janji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 3 bulan. Janji masa dia. Bila sampai masa tu, tak payah lafaz cerai. Dengan sendirinya, tercerai. Ini dia panggil nikah mut'ah. Cerita nikah mut'ah ni saja sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Itu sebab sampai hari ini, Syiah masih mengamalkan nikah mut'ah. Pasal apa? Pasal hadis yang menceritakan tentang nikah mut'ah ini, dia riwayat dia pelbagai. Saat kata Nabi kata tak boleh dah, lepas itu boleh balik. Lepas itu tak boleh, lepas itu boleh balik. Dia jadi macam tu. Setengah pendapat kata 2 kali dibenarkan dan 2 kali diharamkan. Contohnya apabila sahabat pergi perang. Ada di kalangan sahabat Nabi ini mereka yang tidak boleh kontrol nafsu. Arab tuan-tuan, kambing panggang hari-hari. Kambing, kita makan open house raya yang makan tu pun balik nak mengamuk. Balik je mata merah macam biji saga. Bini kata, abang buat malam ni nampak mata merah, abang kena ketum. Ketum apa? Aku guna kambing. Kata, dia hangat. Arab hari-hari kambing. Sekok kambing, mereka godam 4 orang. Kita sekok kambing 80 orang. Sekok kambing kita ni 80 orang. Kena kambing seh besar sikit, dia boleh pergi 100 orang. Kambing grill ni. Arab, kambing grill tu 4 orang. Tuan-tuan nak buat penaya dia, tuan-tuan buat ayam asam kita sini ni. Buat ayam asam pedas ni, buat cabai Melaka tu, bagi ke Arab ni. So cicah, dia ambil kambing grill tu, cicah ayam asam tu. Dia peluh tu sekali lagi tuan-tuan. Takut-takut sekok 2 orang je. Buat pasal dengan dia. Jadi oleh kerana Arab macam tu. Oleh kerana Arab macam tu, nafsu dia agak kuat. Bila dia pergi dalam medan perang, jadi masalah. Dia tinggal bini lama ni nak jadi masalah. Maka pada ketika itu, dibenarkan nikah mut'ah. Dibenarkan. Dalam tempoh dia pergi berperang tu 2 bulan misalnya duduk di medan perang, dalam tempoh itu Nabi kata Allah mengizinkan nikah mut'ah. Maksudnya hang pegang seorang aja.
Sama ada perempuan yang ikut serta di dalam musafir itu ataupun perempuan lokal di tempat yang mereka pergi itu. Pilih seorang, mas kahwin. Ada mas kahwin. Mas kahwin sama ada dalam bentuk benda berharga ataupun kadang-kadang kain burdah dia ataupun pakaian dia. Dijadikan mas kahwin dan terus berjanji. Ni cerita ni sehingga tamat tempoh perang. Lepas itu habis. Dan tidak ada pesaka mempesakai. Tidak ada. Kemudiannya, kebenaran untuk nikah secara kontrak ini, nikah mut'ah ini ditarik balik. Tak boleh dah. Berlaku pula perang apa pula, dibenarkan pula lagi sekali. Ada pula dalam hadis cerita, pada hari Fathu Makkah, pada hari pembukaan kota Mekah, dibenarkan pula sekali. Oleh kerana dia ni satu benda yang on and off. Sat bagi, sat tak bagi, sat bagi, sat tak bagi, maka sebahagian orang, dia pegang kata, benda tu berterusan macam tu. Ini penyakit dia. Sedangkan di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menikah mut'ah ini sudah full stop. Sudah tidak ada lagi berdasarkan hadis yang kita nak baca ni. Baik. So dia kata di situ, dia kata nikah mut'ah ialah nikah dengan perempuan selama waktu yang maklum. Masa menikah tu dah maklum dah. Aku menikah dengan hang ni 2 tahun saja. Complete tempoh 2 tahun sampai dia punya expiry date. Nikah kita expired. Habis. Seperti mana nikah itu untuk tempoh sebulan ataupun selama tempoh musafir, maka ia itu telah ditegah oleh syarak seseorang bernikah dengan syarat berkait waktu itu. Tak boleh. Start daripada Nabi kata tak boleh tu, tak boleh dah. Nak menikah dengan berkait waktu. Dengan nak menentukan waktu. Sama kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kalau kita nak semayang, contoh ni yang kata berkait ni. Kita duduk tunggu kawan nak mai. Kawan janji nak mai pukul 2. Kita lohok tak semayang lagi. Kita duduk tunggu dia. Tunggu pukul 2 tak mai lagi. Kita lohok tak semayang lagi. 2 suku tak mai lagi. Kita atas semayang dulu lah. Abang kat bini saya kalau dia mai, abang kata aku semayang sah. Kita nak semayang tu, kita ingat dah dalam hati. Kalau dia mai sekali, aku berhenti. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ingat macam tu, masa takbir tu tak sah dah semayang. Dia tak boleh. Dia tidak boleh syaratkan kata nak berhenti tu tak boleh. Kata perut rasa tak apa sedap. Nak pi tandas dulu ke, nak semayang dulu. Semayang bila sekali kalau dia senang juga berhenti. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh tu. Nak semayang dengan duk ingat kata kalau apa-apa nak berhenti. Tak boleh. Daripada takbir tu tak boleh lah. Bab nikah pun serupa. Tak boleh daripada mula menikah, duk ingat dah aku nak menikah dengan ini tak 2 tahun ni. Tak boleh. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, dia ada cerita tentang nikah-nikah yang berlaku pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah orang Arab ada praktis beberapa jenis nikah. Di antaranya husband and wife, laki bini, suami isteri ni memang dah menikah. Okey. Lepas itu dia berkenan dekat satu orang. Laki-laki. Berkenan dekat satu laki-laki. Berkenan kerana apa? Kerana laki-laki itu handsome, segak misalnya. Kerana laki-laki ni cerdik, pandai misalnya. Kerana laki-laki ni kaya misalnya. Dia berkenan. Dia nak bini dia mengandung anak kawan tu. Okey? Dia nak bini dia mengandung anak kawan tu. Ini amalan pada masa jahiliah. Dia nak, dia idolize laki-laki itu. Dia, idolize ni nak kata apa? Dia kagum dengan laki-laki itu. Tapi dia laki-laki, kawan tu laki-laki. Dia kagum. Sampai ke tahap kagum dia ni, sampai dia nak kalau boleh, anak yang bini dia kandung anak kawan tu. Amalan pada zaman jahiliah. Maka dia bagi bini dia pergi dekat kawan tu. Sehinggalah sah isteri dia hamil, isteri dia mengandung, okey, balik mai kat dia balik. Dan mengandung dan melahirkan anak. Anak kawan tu, tapi dia kata anak dia. Sesatnya amalan dalam kalangan jahiliah. Bila mai Islam, bila mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi perbetul ni, benda-benda ni semua, perbetul balik. Maka amalan-amalan itu jahiliah. Baik. So dia kata di sini, dia kata tidak boleh kalau sekiranya menikah dengan berkait masa. Maka yang demikian itu telah dimansuhkan hukumnya 2 kali oleh syarak. Ni dia beritahu. Satu riwayat kata 4 kali. Di sini dia kata 2 kali. Dibenarkan nikah mut'ah
lepas itu tak bagi. Lepas itu dibenarkan, lepas itu tak bagi. Kata di sini 2 kali. Kerana pada mulanya nikah mut'ah itu harus. Maka apabila seseorang hendak musafir serta nafsunya dan syahwatnya keras terhadap perempuan. Ni ada di kalangan mereka yang macam tu. Nafsu kuat. Ni masalah dia. Maka bolehlah ia muafaqah dengan satu perempuan yang musafir serta dengannya selama waktu yang tertentu itu. Dibenarkan. Tapi jangan pergi duduk ranjau ramai-ramai. Seorang aja yang pegang. Seorang aja. Tadi dah kata boleh, nak ranjau habis semua pula. Kan, jadi kontrol. Benda ni dalam bentuk kontrol. Dan perempuan itu di dalam musafir sama-sama dengannya, diperbuatnya perempuan itu seperti bininya. Dia kata. Bila nikah mut'ah ni, dia jadi macam suami isteri. Dijimaknya perempuan itu, dan perempuan itu menguruskan makan minumnya dan menjaga hartanya dan sebagainya. Macam bini. Tapi dalam tempoh kontrak saja. Serta berjanji apabila kembali ke negeri, bercerai mereka itu. Ini yang kata nikah mut'ah. Tak cantik. Tapi pernah dibenarkan satu masa dulu. Sama macam sistem hamba dalam Islam. Ada tak hamba? Ada sistem hamba. Tapi dia tak bagus. Manusia memperhambakan manusia tak bagus. Tapi benda tu pernah dibenarkan di dalam Islam. Tapi Islam mai balik. Beberapa benda yang membolehkan sistem itu dihapuskan. Secara berperingkat-peringkat. Satu orang yang buat salah, yang kifarat dia merdekakan hamba. Misalnya, itu cara nak bagi habis sistem hamba. Nabi bagi tahu kata, siapa merdekakan hamba, pahala dia sekian-sekian besar. Itu semua nak menghabiskan sistem hamba. Sistem itu pernah ada di dalam kalangan masyarakat awal Islam dulu. Tapi kemudiannya, oleh kerana dia tak bagus, dia dibuang sikit-sikit dibuang. Dia kata. Maka bagi perempuan itu dapat faedah, ialah dapat upah ia ketika sama-sama musafir itu. Nikah mut'ah ini, dia dapat mas kahwin dan dalam tempoh dia jadi suami isteri secara mut'ah ini, laki-laki itu jaga segala keperluan dia. Itu manfaat yang perempuan ini dapat. Dan jika mati salah seorang, dijanjikan tiada berpesaka-pesaka. Itu dia yang kata nikah mut'ah. Maka hukum itu pada permulaannya diharuskan oleh syarak, tetapi kemudiannya dimansuhkan. Habis dah, tak ada dah. Yang ni dibatalkan pada ketika perang Khaybar ini. Bila berlaku perang Khaybar, Nabi bubuh full stop. No more nikah mut'ah. Tak boleh lagi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa'an luhumil humur al-ahliyah. Yang ni tajuk yang kita nak bincang. Dan daripada daging kaldai negeri. Dilarang juga makan daging kaldai jinak. Tak boleh. Maka ditegah juga oleh Nabi SAW makan daging kaldai jinak ini. Kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik. Dia kata makan menatang keldai negeri. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada masalah makan binatang keldai itu. Ulama beza pendapat. Ini tuan-tuan yang saya selalu sebut dalam fiqh. Inilah cerita dia. Satu benda, dia ni kata boleh, dia ni kata tak boleh. Dia ni kata boleh, dia bagi alasan dia. Dia ni kata tak boleh, dia bagi alasan dia. Sama dengan isu makan daging kaldai. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Maka kata jumhur daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, haram daging kaldai. Okey, jumhur ulama daripada kalangan sahabat Nabi, mereka kata haram, tak boleh makan. Kerana ada beberapa hadis yang sarihah yang menunjukkan atas haramnya. Banyak kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Al-Bukhari. Riwayat daripada Ibni Abi Aufa. Dia kata, asabatna maja'ah layali Khaybar. Pada malam perang Khaybar itu, kami ditimpa maja'ah. Kelaparan yang amat sangat. Sahabat yang pergi perang ni, lapang sampai tak tahu nak abang. Falamma kana yawmu Khaybar, waqa'na fil humuril ahliyah. Maka kata mereka, di antara barang rampasan yang kami dapat dalam perang Khaybar itu ialah kaldai ni. Kaldai jinak ni. Fantaharnaha. Maka oleh kerana kami pun lapang, kaldai yang dirampas ada banyak di situ,
Kami pun sembelih keldai itu untuk buat makan. Falamma aghalatil qudur, apabila daging keldai yang dimasak dalam qudur, dalam periuk ni dah mula menggelegak. Daging dah nak empuk dah nak masak dah. Nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar satu suara menyeru oleh penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu mana ada WhatsApp, SMS semua tak ada. Kalau ada apa-apa nak habang kena pakai seorang pergi duduk kaya habang. Lah senang tuan-tuan lah lepas dalam grup ni. Kuliah malam ni dibatalkan. Cantik. Semua orang dapat. Tetek masuk tetek batal. Okey. Dulu tak ada. Dulu dia kena pakai orang yang pergi duduk seru bagi tahu. Tiba-tiba ada satu orang penyeru yang dia ni kerja duk menyeru apa yang Nabi suruh. Tiba-tiba dia kata akfi'u al-qudur. Suara tu kata tuang semua periuk-periuk yang hangpa duk masak daging keldai ni. Akfi'u maksudnya tuang, ceruak buang periuk-periuk yang hangpa guna untuk masak daging keldai ni. Fala tat'amu min luhumil humur syai'ah. Suara tu kata, ni Nabi suruh habaq ni. Suara tu kata apa? Dia kata jangan makan sikit pun daging keldai itu. Daging dah duk menggelegak dah. Ayang Asam buat dah. Ayang Asam buat dah. Ni duk kira nak boleh bangun. Perut pula tengah duk lapang. Tiba-tiba suara sudah bunyi. Nabi sudah suruh satu orang sahabat menjerit bagi tahu, kata ni, daging keldai ni jangan siapa makan. Ceruak buang daging hak duk masak tu. Bunyi suara macam tu. Faqulna, maka kata sahabat-sahabat Nabi ni, innama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha lam tukhammas. Ada sebahagian sahabat kata, Nabi tak bagi kita makan daging ni kerana keldai itu sendiri belum dibahagikan kepada orang yang ikut berperang. Dia kata tak boleh itu pasal apa? Pasal keldai itu belum dibahagikan. Tapi kalau sudah dibahagikan, ambil bahagian masing-masing, pada masa itu boleh. Itu satu pendapat. Ada lagi satu pula, mai dalam hadis juga. Dia kata, li'annaha kanat ta'kulul qadhirah. Keldai ni daging dia haram dimakan kerana keldai itu makan qadhirah. Makan benda kotor. Keldai tak boleh makan dia pasal apa? Pasal dia makan benda kotor. Orang tanya balik, tu ayam duk makan tai macam mana? Kita boleh makan ayam. Kan? Itu sebab dalam fiqh. Dalam hukum fiqh, kalau ayam hak jenis duk merapu berjalan melilau dalam kampung ni, lambat lepas jumpa apa dia nak patuk makan ni, ayam kampung kita ni, kalau kita nak sembelih, nak buat gulai makan, kurung dulu 3 hari. Dalam fiqh. Ambil ayam ni, buh dalam cekak. Kurung dulu 3 hari, bagi makan beras, bagi makan gandum, lepas 3 hari baru sembelih, baru makan. Pasal apa? Pasal nak hilangkan segala zat-zat najis yang dia duk makan merapu-rapu merata tempat tu. Pasal apa? Pasal Islam nak orang Islam makan benda yang bersih-bersih. Keldai ni jenis binatang yang suka dengan benda-benda kotor. Ada sebahagian ulama kata daging keldai kita tak boleh makan sebab keldai makan benda kotor. Dan ada disebut dalam hadis benda tu. Dan dalam hadis Muslim kata binatang keldai ni tidak boleh dimakan kerana keldai ni penggunaan dia khusus untuk angkut barang saja. Bukan untuk dibuat gulai, nak buat makan. Itu di antara hujah-hujah yang digunakan. Masalah, dia kata makan menatang keldai negeri. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, sesungguhnya telah bersalahan ulama pada masalah makan menatang keldai itu. Kata jumhur daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripadanya haram makan dagingnya. Habis. Dia kata tak boleh makan. Dia kata. Baik. Dan kata Ibnu Abbas, tiada haram. Tuan-tuan nampak? Ibnu Abbas ni hebat dah tuan-tuan? Hebat. Siapa dia Ibnu Abbas ni tuan-tuan? Siapa dia ni? Oh, dia sahabat Nabi satu. Yang kedua, dia anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa dia? Pakcik Nabi. Kan kita cerita 2-3 kali kehebatan dia ni apa dia? Dia nampak Jibril alaihi salam. Pak dia pun tak nampak, dia nampak. Hebat. Dia kata apa? Kata Ibnu Abbas, makan daging keldai tidak haram. Dia kata.
Dan pada Imam Malik ada 3 riwayat yang lebih masyhur, makruh akan sebagai makruh tanzih. Imam Malik ada 3 pendapat. Mula-mula dia kata makruh. Yang kedua, dia kata haram makan daging keldai. Yang ketiga, dia kata harus makan. Dia berubah-ubah. Pasal apa berubah? Pasal berbeza maklumat yang dia dapat. Maka berbeza ijtihad dia. Sama macam Imam Syafi'i. Mula-mula dia keluar satu pendapat. Bila dia hijrah pergi satu tempat, dia keluar pendapat lain. Dia ubah pendapat yang pertama. Maka pendapat yang pertama dia panggil qaul qadim, pendapat lama. Pendapat baru dia panggil qaul jadid, pendapat baru. Perbezaan dalam memberi hukum itu berdasarkan kepada perbezaan maklumat yang dia dapat pada masa itu. Dan yang betulnya dia kata ialah haram sebagaimana kata jumhur kerana beberapa hadis yang sarihah. Cerita dia senang tuan-tuan, saya duduk sakit kepala, daging keldai tak mau makan. Sudah. Baca kitab ni memanglah dia habang ni, dia habang yang ni, dia habang yang ni, habang yang ni. Lah tuan-tuan pun tak betul-betul boleh makan, tak boleh makan ni. Tanya betul. Jadi kita kata senang dia apa? Tak usah makan. Daging keldai, tak usah makan. Habis, selesai. Baik. Masalah dia kata makan bagal pula dah. Macam tak ada benda lain nak makan. Makan bagal pula dia kata. Bagal ni apa dia? Binatang bagal ini besar macam kuda. Dan seakan-akan macam kuda. Kerana terjadi bagal ini daripada campuran kuda dan keldai. Kadang-kadang mak dia kuda, pak dia keldai. Kadang-kadang mak dia keldai, pak dia kuda. Tak tentu. Bila bercampur kuda dengan keldai, dia keluar mai bagal. Dia ni yang mengaji tak boleh ni dia ni. Sebab kita bila marah kan dia bagal betul dia bagal ni kira teruk tuan. Kan dia nak jadi cerdik macam kuda pun dah, dia nak jadi dia ni teruk. Dia ni kalau masuk sekolah dia duduk kelas lembam. Kelas ni kira tak boleh, cikgu habaq 100 kali boleh tak faham situlah. Bagal ni. Baik. So dia kata bagal ini adalah binatang yang macam tu. Campuran di antara kuda dan keldai. Maka hukumnya haram memakannya di sisi kita Asy-Syafi'i.